Anda sedang mendengar Counter Celebrity. Santai je. Ya, anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk Counter Celebrity. Terima kasih kepada semua pendengar setia Nasional FM yang ingin menyaksikan kami. Sekarang kami berada di secara langsung dalam saluran berita RTM. Anda boleh saksikan di saluran 123 My Freeview. Dan hari ini saya sangat berbesar hati untuk mengisi Counter Celebrity kita pada hari ini. Saya bersama dengan selebriti jemputan kita, iaitu Kelvin Tu. Jadi Kelvin Tu ini saya nak perkenalkan sedikit lah. Mula-mula selamat datang ke RTM dan juga Nasional FM. Terima kasih. Baiklah. Untuk pengetahuan anda semua, Kelvin Tu merupakan seorang pelakon fashion. Saya kira figura yang cukup hebat dalam orang kata mencantikkan artis-artis terkemuka di Malaysia. Jadi sedikit latar belakang adalah Kelvin Tu ini graduan seni fashion dan grad pada tahun 1995-96 dari RMIT. RMIT adalah Royal Melbourne Institute of Technology Australia, dan juga Kelvin Tu ini merupakan anak kelahiran Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Jadi cukup dikenali dalam kalangan selebriti tersohor tanah air kerana beliau pernah menggunakan khidmat beliau untuk persalinan mereka. Jadi Kelvin Tu, saya kira ramai orang yang kenal dengan Kelvin Tu. Hasil kerja Kelvin Tu ini juga hebat sehinggalah daripada peringkat Malaysia sehingga ke mata dunia. Mungkin untuk pengenalan, Kelvin boleh kongsikan kepada pendengar setia Nasional FM dan juga penonton untuk saluran 123 ini latar belakang Kelvin serta sedikit pencapaian dan juga perkembangan terkini Kelvin. Okay, hai semua, salam semua. Thank you RTM sebab apa? National FM sebab sudi undang kita untuk datang sini hari ini. Okay. Kelvin sebenarnya dalam bidang ni dah 28 tahun dah. So Kelvin dulu start bila lepas habis sekolah, habis university, Kelvin dah start kerja dengan orang 10 tahun. A lot of jobs, berbagai sektor dalam fashion, bidang fashion dari jadi fashion buyer kepada fashion designer. Dan lepas tu, 18 tahun lepas tu, Kelvin dah bercadang. Lepas tu, felt ready untuk buka kedai sendiri. Itulah lahirnya label Kelvin Tu. Bila Kelvin balik dari Australia tu, Kelvin sebenarnya tak tahu apanya baju kurung, apanya baju kebaya. Tetapi lepas disebabkan ada permintaan, so Kelvin belajarlah. Kelvin belajar dan Kelvin improvise lah between the pattern, between apa yang Kelvin tahu belajar dekat university dan my work experience dengan apa yang Kelvin lihat lah. So timbullah cutting baju kurung atau kebaya Kelvin Tu sekarang. Jadi kalau kita lihat setiap rekaan daripada pereka fashion itu pasti ada identitinya masing-masing dan juga adalah orang kata inspirasi setiap pereka fashion itu. Kalau Kelvin, apakah orang kata identiti dan juga inspirasi yang Kelvin angkat sampai sekarang? Kelvin dari dulu kan, when I first decided kan nak buat label sendiri, Kelvin amat mempentingkan comfort ya, keselesaan dan cutting, sebab keselesaan tu adalah penting. Sebab kalau seorang tak selesa untuk pakai baju tu tak akan cantik. And workmanship, hasil kerja tu kena kemas. Saya ngaku saya adalah seorang yang paling cerewet dalam dunia ni. Ada kala kawan dengan customer datang cakap, Kelvin ini dah okey, dah elok dah. Tetapi saya akan cakap ini belum sempurna lagi. Saya akan uruskan lah apa yang saya rasa akan buat baju tu lagi elok dan sempurna. Sehingga hari inilah mungkin Kelvin boleh orang kata refresh sikit lah nama-nama besar, nama-nama artis Malaysia yang pernah Kelvin berkhidmat. Dulu Datuk Siti, Era Fazira, kita ada Adiba Nur, dan lepas tu ada Anita Sarawak, Kak Nita. I miss her. Kak Nita, if you're tuning on to this, please call me. Sebab saya memang miss Kak Nita. Dia ajar Kelvin banyak benda. Dan lepas tu kita ada Sharifah Aini, baru-baru ni Aisyah for Gegar Vanza. Siapa lagi? Ramai lah. Tapi artis-artis yang dululah
Tapi artis baru ni Kelvin kurang sikit sebab Kelvin dah kurang bekerjasama dengan artis yang baru sekarang. Tapi dari dulu artis dulu semua memang kira kawan lah. Tapi nama-nama yang Kelvin cakap tadi itu semua masih lagi ada sampai sekarang. Ya. Orang kata kalau tiada yang dulu, tiada yang baru. Betul. Tetapi yang dulu, artis dulu yang kami sebut itu semua masih lagi berdiri dan masih lagi menyinar sehingga sekarang lah. Betul. Jadi baru-baru ini Kelvin juga menjadi salah seorang penyumbang sebenarnya untuk bantuan banjir bagi program di Nasional FM, iaitu Nasional FM Ambil Tahu. Terima kasih banyak-banyak Kelvin kerana bersudi bersama dengan Nasional FM. Jadi secara tidak langsung sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir lah. Apa yang membuatkan Kelvin tersentuh dan juga terdetik untuk memberi bantuan ini? Okey, bila Kelvin nampakkan video kat Facebook, di Instagram kan, dan dengar keadaan mangsa-mangsa banjir, sebenarnya saya tak suka guna perkataan mangsa. Tapi saya tak tahu macam mana nak cakap dalam BM ya. Saya suka panggil dia orang survivors sebab dia orang survive banjir kan. So bila saya nampak banjir tu atas bumbung semua kan, saya rasa sedih lah. Dan saya pun tak boleh tidur. Ikhlas saya cakap, I tak boleh tidur. Dan lepas tu the next day saya akan fikir apa yang I boleh buat. Dan lepas tu saya terfikir saya ada stok lagi ready to wear yang tak terjual lagi. So kira lebih kurang 2,000 pieces lah, 2,000 pasang lah. So saya pun decided saya nak dermakan baju-baju tu kepada all the survivors. So Kelvin pun ada contact ramai kawan. Kelvin contact Sonic, DJ National FM. Sekarang tengah bercuti Sonic. Ya, seronok dia Sonic. Baru I text dia sedang bercuti. Dia cakap lama tak balik kampung dah. So Sonic pun cakap okay, Kelvin dia nak masuk meeting untuk bincang benda tu. It's just a coincidence. So dan lepas tu Sonic cakap lah, hari berapa tu dia orang akan pergi ke Langat dengan beberapa tempat kan. So Kelvin cakap okey lah, datanglah kedai Kelvin, ambil lah berapa 200 pasang saya lupa dah berapa pasang untuk diagihkan kepada survivors tu. Itu dia antara penyumbang kepada National baju-baju FM. Biasa je. Baju-baju biasa tetapi label dia Kelvin tu. Okey. Kelvin, kita berehat seketika. Kita minum-minum dulu, kita basahkan tekak. Kita layan lagu ini daripada Kai Bahar. Okay. Sengsara. Kembali bersama Counter Celebrity di Nasional FM. Ya, kembali bersama dengan Kelvin tu dalam Counter Celebrity. Terima kasih kepada anda semua yang layan. Jadi kalau nak tengok apakah visual yang berlaku di konti, tune saja saluran berita RTM 123 My Free View. Baiklah, kita sambung perbincangan kita. Kelvin, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 tahun 2020, 2021. Seumpama dunia ini terhenti seketika. Betul. Macam mana dia mempengaruhi kerjaya dan juga kerja-kerja Kelvin tu? Bagi Kelvin memang susah lah. Memang satu challenge. Sebab kita dah lebih kurang 2 tahun tak kerja kan. Sebab pandemik kita tak boleh kerja, tak boleh buka kedai. So, tapi kita kena tabah je lah, saya duduk kat rumah. Tapi Kelvin bertuah sikit sebab pandemik tu kan. So Kelvin pun dah bosan kat rumah. So Kelvin pun cakap okay, apa yang Kelvin boleh buat untuk tolong pesakit COVID pula dengan frontliner kan. So Kelvin bertuah sikit dapat how should I say, dapat kebenaran untuk buat baju PPE untuk frontliners. So Kelvin pun ada Facebook friends dengan Instagram kan, manage to dapat sumbangan lah dari kawan-kawan semua, dan Kelvin beli kain PPE tu, dan Kelvin pun jahit lah PPE untuk diagihkan kepada a few hospital. Kelvin agihkan to Terengganu, Hospital Tuanku Nur Zahira dengan Hospital Tengku Ampuan Afzan. Dan lepas tu adalah a few clinic community. So sedikit-sedikit lah, sebab bukan sebab bosan, tapi sebab Kelvin memang suka tolong orang. So Kelvin rasa very helpless.
So apa yang Kelvin selalu kalau ada dengar ada apa-apa apa tu benda-benda yang tak baik macam ni kan, Kelvin akan fikir macam mana nak Kelvin boleh tolong orang. So itulah bertuah sikit lah. Okey, dalam masa yang sama 2 tahun ini juga saya difahamkan Kelvin melakukan research and development R&D yang mana tercetusnya idea untuk berjuang dan juga memelihara fabrik Melayu, iaitu seni fabrik Melayu. Jadi mungkin Kelvin boleh kongsikan mengenai perkara ini, fabrik Melayu bagaimana dan R&D yang bagaimana yang Kelvin sedang usahakan ini. Sebenarnya bukan R&D untuk tentang fabrik-fabrik, tetapi R&D untuk bagaimana gunakan fabrik tempatan kita untuk buat benda. Dan saya nak harapkan nak kita semua boleh maintain apa tu fabrik-fabrik tempatan kita, sebab sekarang kita ada songket, kita ada batik, kita ada apa tu kain tenun Pahang Diraja, dan lepas tu ada tekat, macam-macam kita ada. Apa yang Kelvin nampak sekarang adalah ramai orang either dia tak berapa tahu atau dia tak berapa apa orang cakap not much interest. Tetapi sekarang yang Kelvin kan very happy sebab Kelvin dah dari lama dah guna fabrik ini untuk customer Kelvin, kawan Kelvin, dan dulu Kelvin pun pernah bekerja sama dengan Kraft Tangan Malaysia dengan satu designer yang dah arwah, Arwah Nazri, dia designer kat Kraft Tangan. So Kraft Tangan Malaysia adalah salah satu agensi yang ditubuhkan untuk mempromosikan craft tempatan ya. Dari sana more than about 16 years ago, 16 tahun lepas tu Kelvin dah guna kain tenun Pahang tu. Dari sana baru Kelvin tahu ada kain macam ni di Malaysia. Dari sana Kelvin pun ada interest lah. Saya punya interest untuk nak tahu lagi apa yang sebenarnya kain ni. Betul. Tenun Pahang itu sendiri saya pernah dah pegang beberapa sebulan yang lepas saya pernah pergi ke Pahang untuk melihat sendiri. Penghasilan tenun Pahang itu memang sangat halus dan sangat boleh dikatakan sebagai antara fabrik yang rumit untuk dihasilkan di Malaysia lah. Betul. Jadi Kelvin kita dah faham perjalanan career Kelvin daripada seorang graduan daripada Melbourne sehinggalah pada hari ini sehingga kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Betul. Ini satu soalan yang saya kira semua orang nak tahu dan juga terkejutlah pada tahun 2013 yang mana alhamdulillah Kelvin mengejutkan industri apabila memeluk agama Islam yang telah pun disempurnakan oleh Allahyarham Ustaz Datuk Ismail Kamus. Jadi mungkin Kelvin boleh kongsikan pengalaman hijrah Kelvin sejak memeluk agama Islam pada 23 Mei tahun 2013, iaitu selepas kira-kira 9 tahun yang lalu. Kelvin. Alhamdulillah ya. Sebenarnya Kelvin peluk Islam ni sebab sebelum tu Kelvin pun terkejut lah. Saya tak tahu orang cakap ini hidayah ke apa. Saya rasa 2013 2011 macam tu. One morning Kelvin bangun dan Kelvin cakap okay, Kelvin tak nak makan benda yang haram dah, tak nak makan babi dah. So dari sana Kelvin dah start dah. Sebelum tu Kelvin tak ada niat atau apa untuk memeluk Islam. Okay, hanya one morning saya just tell myself okay, saya tak nak sentuh benda tu dah. Dan alhamdulillah dari sana sampai sekarang saya tak pernah sentuh benda tu. So what happens is that dan lepas tu setahun sebelum kira 2012 lah, saat Kelvin ada mimpi salah satu mimpi adalah Kelvin macam Kelvin ada baca syahadah. Tapi Kelvin boleh ingat very clearly sebab masa tu Kelvin baca kan syahadah kita kena baca 2 kali kan. Tapi saya tahu lepas kita dah baca syahadah yang betul tu, kita tahu itu bukan syahadah, tapi seolah-olahnya Kelvin baca syahadah. Dan Kelvin masa tu Kelvin ingatkan dia separuh sedah tau. So saya paksa sendiri bangun. Sebab saya tak nak memeluk Islam dalam keadaan yang tidur. So what happens is that saya ingat lagi very clear, saya bangun badan saya basah. Kunyit sebab saya takut sangat. So that is one of the things. Then selain dari itu ada mimpi-mimpi lah. Macam jumpa dengan Nabi tapi
tak tahu itu Nabi sebab kita tak nampak dia kan, atau Allah kan. So macam itulah. Dan sebulan lepas tu, sebulan sebelum saya betul-betul mengucap, saya dah ready lah. Saya dah cakap dengan kawan dah. Saya cakap nak peluk Islam, benda-benda ni lah. So Alhamdulillah. ya, mengapa saya nak pergi dengan Datuk Ismail Kamul, sebab dulu saya kenal keluarga dia. Keluarga Datuk memang bagus, baik. So itulah saya cakap, kalau saya peluk Islam, saya kena pergi jumpa dia lah. Alhamdulillah. Ya, Dan Alhamdulillah. sehingga hari ini Alhamdulillah, Kelvin tu yang berada di sini adalah seorang yang beragama Islam, dan juga tahniah diucapkan kerana sudah pun 9 tahun bersama dengan kami semua keluarga di sini. Ya. Jadi kita beralih sedikit lah tentang sekarang. Kalau dahulu Kelvin tu 1995, 96, tahun awal 2000, media sosial ni kurang sedikit lah. Sekarang ni ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan pastinya kalau selebriti akan menerima serangan-serangan daripada netizen di laman sosial. Kalau Kelvin sendiri sebagai seorang pereka fashion yang bertaraf selebriti, macam mana Kelvin menggunakan medium ini untuk menjana pendapatan, memberi kebaikan, dan dalam masa yang sama dapat menempis segala tomahan daripada netizen ni? Okey. Sebenarnya Kelvin, kalau social media ni Kelvin main Facebook, Instagram je, main macam-macam tu je. Tetapi saya I consider myself old fashion. Old fashion maksudnya saya tak berapa reti dengan social media ni. So saya tak tahu, saya baru tengah belajar macam mana nak promote my business through Instagram and Facebook and semua tu. So saya baru belajar buat video-video sendiri. Digital marketing tu Kelvin tak pandai. Ya. Tetapi kalau cakap pasal tomahan ke atau gosip ke apa ke, untuk selebriti lah. Kelvin tak anggap sendiri selebriti, tapi kalau ada lah, I always believe that, the truth will prevail. Maksudnya, kalau kita buat sesuatu yang betul, walaupun orang nak cakap apa, tetapi kita, in time to come, lama-lama kan benda tu akan timbul. The truth will prevail. Betul. So, Kelvin tak takut sebab apa yang Kelvin buat sebenarnya, most of the time is all by the book anyway. Ya. Saya tak, kalau orang nak cakap-cakap lah, sebab kita tak boleh tutup mulut orang kan. Tapi yang paling penting, jenama Kelvin itu sudah pun berada di satu tahap. Orang nak cakap apa dekat media sosial pun cakap lah. Yang penting Kelvin tu tetap memegang jenama Kelvin tu. Dah tak lama lagi kita nak menyambut tahun baru Cina. Kelvin tu mungkin ada apakah harapannya tahun baru Cina pada kali ini, dan juga apakah orang kata pandangan masa hadapan Kelvin tu? Okey. Kalau harapan tahun baru, tak kira tahun baru Cina ke, tahun baru normal lah, our new year kan. First thing Kelvin harap kita akan dapat get over this COVID-19 punya benda tu. Sebab COVID-19 ni memang memudaratkan ramai orang. Bukan Kelvin sahaja, tapi ramai orang. So I think this COVID-19 telah bagi orang satu pandangan yang berbeza lah sekarang. New normal kan, tentang hidup-hidup kita. Okey, itu dia kata-kata daripada Kelvin tu, seorang figura yang cukup hebat dalam industri fashion. Terima kasih banyak-banyak kepada Kelvin tu kerana sudi menjadi tetamu dalam Counter Celebrity pada hari ini. Baiklah, juga terima kasih kepada anda semua yang menonton di saluran 123 My Freeview dan juga yang mendengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi untuk anda semua, kita mengakhiri Counter Celebrity pada hari ini dengan lagu daripada Zizi Kirana, lagu yang berjudul Terkemuka di Nasional FM Sentiasa di Hati.